Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didoakan semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat, inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu di dalam perkongsian kita ini untuk membicarakan rantaian daripada ayat-ayat surah Al-Baqarah. Kita sampai kepada ayat 233. Di dalam beberapa ayat yang lepas kita telah membicarakan beberapa prinsip-prinsip yang asas di dalam persoalan-persoalan berkaitan dengan hukum talak. Ayat yang kita akan bacakan ini iaitu ayat 233. Kita akan mendengar pula perkara yang rentetan daripada bila mana berlaku penceraian antara suami isteri, maka bagaimana nak menguruskan anak, apatah lagi bila mana anak itu masih kecil dan masih lagi di umur yang di bawah susuan ibunya. Maka bagaimana keadaannya kita akan lihat bersama-sama insya-Allah di dalam ayat 233 surah Al-Baqarah. Ayat seperti yang dipaparkan, kita akan pendengarkan dulu bacaan daripada qari insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Ayat daripada 200 daripada surah Al-Baqarah ayat 233 yang antara lain ditafsirkan di dalam terjemahan seperti berikut. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya, yakni suami isteri, mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya.
Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa jua yang kamu lakukan. Ayat yang dipetik daripada ayat 233 surah Al-Baqarah. Disebut daripada awal dimulakan dengan wal walidat. Wal walidat. Yang ini ibu. Ibu dia panggil walidah. Kalau walidat ibu. Kalau walidah satu mufrad dia. Kalau walid maknanya bapa. Walidah ialah ibu. Ada lagi perkataan yang merujuk kepada ibu, iaitu al-um. Ummun kan, ataupun al-um. Ibu juga. Satu lagi perkataan yang merujuk kepada bapa ialah al-ab. Al-ab ataupun abun. Itu merujuk kepada bapa. Okay. Jadi al-walid adalah bapa juga. Al-ab pun bapa. Ibu, al-walidah, dia punya mufrad dia pun maksud ibu. Di sini didatangkan dengan jamak. Wal-walidat, yakni jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Dikhusus untuk muannas, untuk perempuan. Maka ibu-ibu yurdi'ana auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu yang ini merujuk kepada ibu-ibu yang kita membicarakan persoalan sebelum ni ialah berkaitan dengan hukum talak, hukum penceraian. Maka ini adalah ibu-ibu yang diceraikan. Ibu-ibu yang diceraikan. Yang mana dia telah pun terpisah ikatan perkahwinan dengan suami. Maka itu adalah al-walidat dalam ayat ini. Ayat ini. Maka mereka ini yurdi'ana auladahunna. Yurdi'ana adalah fi'il mudhari' daripada arda'a, maknanya menyusukan. Arda'a. Yurdi'ana, mereka, yakni mereka perempuan menyusukan. Dia merujuk, dhamir dia merujuk kepada hunna. Hunna itu ialah mereka, ramai perempuan. Merujuk kepada walidat. Walidat adalah jamak muannas salim. Untuk ramai. Mereka menyusukan apa? Auladahunna. Auladahunna maknanya anak-anak mereka. Daripada waladun. Waladun, anak. Aulad adalah anak-anak. Jamak dia. Jamak taksir ni. Jamak taksir. Jadi waladun adalah anak. Walidun, bapa. Walidah, mak. Jadi dia berbeza. Bila mana ditambah ada alif di situ, jadi walid, jadi panjang, dia maksud lain. Dia maksud merujuk kepada ayah. Kalau walidah, mak. Waladun, anak. Waladun. Aulad adalah jamak kepada anak. Aulad. Mereka ini akan menyusukan anak-anak mereka. Hunna, yakni al-walidat lah, merujuk kepada al-walidat, yakni ibu-ibu. Yang mana telah terpisah dengan suami dengan sebab penceraian. Haulaini kamilaini. Haulaini bermaksud 2 tahun. Haulun maknanya setahun. Haulaini 2 tahun. Okey. Jadi haulaini 2 tahun. Kamilaini 2 tahun lengkap. Maknanya 2 tahun sempurna. Jadi kamilah ini dia mentakkidkan bahawa 2 tahun ni 2 tahun lengkap. 2 tahun lengkap. Jadi ibu-ibu ni akan menyusukan anak-anaknya merujuk kepada anak-anak ibu tersebut hunna 2 tahun lengkap. Ini adalah perkara
yang mana menjadi satu yang lazim. Okay, yang lazim. Dan perkara ini adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Okay. Dia bukan satu perkara yang memang wajib seperti mana kewajipan haji umrah, tidak. Dia adalah perkara yang dilakukan dan perlu dijaga dalam 2 tahun. 2 tahun lengkap yang pertama itu disusukan oleh siapa? Disusukan oleh emak je. Kerana mungkin ada pilihan-pilihan lain. Mungkin ada pilihan yang lain daripada susuan emak, mungkin susuan dengan yang lain. Tapi yang disebut di sini adalah perkara yang lumrah, perkara yang kebiasaannya, dan ini yang dianjurkan. Ini hal dianjurkan di dalam Islam. 2 tahun pertama disusukan oleh emaknya. Liman arada an yutimma radha'ah. Liman arada an yutimma radha'ah. Kepada sesiapa yang hendak melengkapkan an yutimma radha'ah. Untuk melengkapkan apa dia? Untuk melengkapkan susuan. Arada maknanya menghendaki. Untuk sesiapa yang mahu, arada maksudnya mahu, yutimma melengkapkan ar-radha'ah susuan. So yurdi'na fi'il madhi adalah arda'a. Arada ni fi'il madhi ya, arada. Yutim fi'il mudhari' daripada atamma. Jadi arda'a arada dan juga atamma ini satu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kalau kita nak tengok fi'il madhi dia. Yurdi'na fi'il madhi dia adalah arda'a. Arada memang dah fi'il madhi dah. Yutimma fi'il madhi dia adalah atamma. Kesemua ini dia daripada wazan yang sama. Kalau kesemua ini arda'a, arada, atamma, ini semua daripada wazan yang sama. Iaitulah wazan dia wazan af'ala. Nombor 4 ni. Af'ala. Okey. Arda'a menyusukan, arada menghendaki sesuatu. Yang ini di sini menghendaki apa? Menghendaki untuk susuan itu sempurna. Yutimma melengkapkan ataupun menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan susuan. So, barang siapa yang hendak melengkapkan susuan, maka begitulah dilengkapkan dengan 2 tahun. Okay? Dengan 2 tahun diberikan susuan itu. Siapa yang menyusukan? Yang menyusukan itu ialah ibu kandung. Ibu kandung anak-anak tersebut selama 2 tahun. 2 tahun lengkap. Wa 'alal mauludi lahu, wa 'alal mauludi, 'alal mauludi lahu ini merujuk kepada bapa. Wa 'alal mauludi lahu yakni merujuk kepada bapa. Yang dilahirkan untuknya, yakni bapa lah. Kerana dilahirkan untuk bapa tersebut anak. Disebut dia panggil bapa tu wa 'alal mauludi lahu. Yang dilahirkan untuknya. Jadi merujuk kepada bapa. Dia uslub Al-Quran lah. Uslub Al-Quran dia berbentuk di sana ada bunga-bunga bahasa, cara penggunaan uslub Al-Quran, yang mana uslub yang indah, bunga bahasa yang tinggi. Dia tidak menggunakan terus dengan panggilan bapa, tetapi dia menggunakan rangkaian ayat yang merujuk kepada bapa, rangkaian ayat yang mungkin merujuk kepada ibu dan seterusnya. Kerana itu adalah bunga bahasa Al-Quran, dan kadang-kala bahasa yang digunakan itu lebih mencapai maksud yang dikehendaki. Wa 'alal mauludi lahu yakni kepada bapa. Itu maksud dia. Kepada ataupun atas mereka yang dilahirkan untuknya. Yang ini bapa. Kepada bapa apa dia? Rizquhunna. Kepada bapa nafkah. Kena bapa kena nafkahkan. Nafkahkan siapa? Rizquhunna, nafkahkan emak yang menyusukan tu, rizquhunna. Maka dia kena berikan nafkah. Rizqun ini maksud nafkah lah. Nafkah. Maksudnya nafkah. Kena belanjakan perbelanjaan kepada siapa? Kepada ibu yang menyusukan anak tadi. Wa kiswatuhunna, dan pakaian. Pakaian maknanya perbelanjaan dan pakaian
ibu-ibu, hunna itu merujuk kepada ibu, hunna yang pertama, rizquhunna, wa kiswatuhunna, hunna yang kedua juga itu merujuk kepada ibu-ibu, merujuk kepada wal walidat. Itulah ibu-ibu yang menyusukan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maknanya dengan yang lengkap lah, dengan yang sempurna, dengan yang lengkap, tidak berlebih-lebih yang mungkin diminta dengan lebihan di luar kemampuan bapa, dan tidak pula kurang yang mana bapa mampu tapi diberikan hanya sedikit, dan sedikit itu tidak cukup untuk menampung nafkah dan juga pembelajaran serta pakaian ibu yang menyusukan anak tersebut. Bil ma'ruf menunjukkan dengan yang baik, dengan yang sepadan, dengan selayak. Okey, kepada ibu-ibu tersebut nafkahnya, perbelanjaan dan juga pakaian mereka. La tukallafu nafsun, la tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan tidak diwajibkan, tidak dikehendaki atas diri itu apa yang di luar kemampuannya. Maknanya sekadar apa yang ia mampu. Mungkin gajinya hanya 2,000 sebagai contohnya, maka diberikanlah sekadar kemampuan dengan gaji tersebut. Jika gajinya 10,000, maka diberikan dengan kemampuan gaji tersebut sebagai perbelanjaan yang ia mampu. Okey. Jadi dengan kadar yang sepadan, okey, dengan kadar yang sepadan di dalam kemampuan bapa tersebut, ataupun bekas suami tersebut yang dia adalah bapa kepada anak yang disusukan bekas isterinya. Okey. Seterusnya, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Okey. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Yang diterjemahkan di sini sebagai maksud apa dia? Diterjemahkan di sini sebagai maksud dan janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya. Itu terjemahan dia. Dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anak-anaknya. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan yang sedemikian itu? Ya, kita melihat dari segi penafsiran dia. Dikatakan di sini bahawa apa yang menjadi pentingnya di sini ialah penjagaan anak itu jangan sampai dia akan berikan mudarat kepada bapa. Begitu juga penjagaan anak itu janganlah sampai ia memberikan mudarat kepada ibu. Sebagai contohnya, memberikan mudarat kepada bapa dihalang untuk berjumpa langsung dengan anaknya. Begitu juga mungkin ibu dihalang untuk berjumpa langsung dengan anaknya. Begitu juga sebaliknya. Perkara ini berlaku di dalam masyarakat. Maka Allah mengingatkan di sini, la tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan dimudaratkan. Okey, menyebabkan mudarat kepada ibu dan juga kepada bapa di dalam penjagaan anak-anak tersebut. Ini berlaku khususnya di dalam masyarakat yang mana mungkin ibu ditegah untuk bertemu dengan anaknya, ataupun bapa ditegah untuk berjumpa dengan anaknya. Perkara ini perkara yang berlaku dan dia mendatangkan mudarat di dalam masyarakat. Okey. Jadi itu secara umum. Itu secara umum yang mana dia memberikan maksud kepada keduanya, kepada sang ibu, dan juga dia memberikan maksud juga kepada sang bapa. Di dalam penjagaan anak tersebut jangan sampai dia akan berikan mudarat kepada ibu
ataupun dia akan memberikan mudarat pula kepada bapa. Kena menjaga. Kena menjaga dengan sebaiknya anak tersebut. Kena menjaga juga sebaiknya hak-hak ibu. Kena menjaga sebaiknya hak-hak bapa, okey, yang menjadi asbab kepada kelahiran anak tersebut. Hak-hak ibu yang menjadi ibu yang mengandung dan melahirkan anak-anak tersebut. Okey. Wa 'alal warisi mithlu zalik, dan atas waris yang demikian. Perkara yang serupa. Yang ini perkara yang demikian. Yang ini bila mana dalam keadaan bapa tidak ada, maka siapa yang bertanggungjawab? 'Alal warisi mithlu zalik. Kepada waris yang akan bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan anak-anak tersebut. Okay, jadi itu perkara yang diingatkan di sini supaya kita mengambil iktibar di atas apa yang Allah firmankan, asas bila mana berlaku perpisahan antara suami dan isteri, rentetan daripada itu ialah penjagaan anak. Kita akan sambung insya-Allah di bahagian kedua ayat ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadha. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.